agensi luar untuk membantu pelbagai sektor pengurusan selaku pemudah cara sesuatu perkara, terutama berkenaan dengan hal ehwal agama Islam. Dalam tempoh pandemik yang berterusan hampir 2 tahun ini, kami bawakan sekarang dan bersama dengan kita Puan Syafini adalah panel yang akan kongsi kisah bagaimana kader-kader JAKIM sendiri yang ditempatkan di Hospital KKMM menguruskan jenazah pesakit COVID-19. Jadi sebagai permulaan, Puan Syafini, mungkin boleh kongsikan pengalaman sendiri. Puan Syafini sendiri bertugas sebagai kader di Sarawak sana. Sejak bila Puan Syafini mula bertugas sebagai kader JAKIM sendiri, dan apakah ruang kerja yang Puan Syafini bertugas di sana? Macam mana, boleh kongsikan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Pihak Hijrah di atas jemputan ini. Sama-sama. Tinggi penghargaan kepada Pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong Suyu dan Ketua Penolong Pengarah Pengurusan, Mr. James Harry Pulau, kerana telah memberi keizinan untuk temu bual pada hari ini. Okay? Untuk pengetahuan semua, seluruh Malaysia mempunyai 64 orang kader JAKIM yang ditempatkan di Kementerian Kesihatan dan hanya seramai 6 orang pegawai kader JAKIM. KKM ditempatkan di 6 buah hospital berpakar di 6 bahagian di negeri Sarawak. Okay. Selama kurang lebih 8 tahun saya berkhidmat di Hospital Miri, bermula pada bulan November 2013. Di antara bidang tugas saya adalah mengajukan program dan aktiviti yang menyasarkan kaki tangan dan masyarakat awam, yang mana salah satunya keutamaan program yang ditekankan adalah TOT, Training of Trainers, pengurusan ibadah pesakit. Antara lain, kami pegawai kader juga berperanan untuk memberi khidmat nasihat kerohanian kepada pesakit, kaki tangan dan waris bagi yang memerlukan sokongan rohani. Seterusnya, kami sebagai pemudah cara untuk pesakit yang memerlukan bantuan praktik untuk kos-kos rawatan melalui Baitul Mal Sarawak dan juga pengurusan jenazah. Masya Allah, besar tu tugasan-tugasan tu, kerana untuk menyokong moral dan emosi manusia bukannya mudah sendiri. Sedangkan mungkin petugas-petugas kader JAKIM sendiri pun pastinya teruji secara moral dan fizikalnya bagaimana untuk menyokong juga. Masya Allah, besar tugasnya. Masya Allah. 2 tahun kita sudah mengalami, lebih kurang 2 tahun pandemik COVID-19 ini, dan Sarawak sendiri menunjukkan kes yang tidak kurang banyaknya. Dan pastinya para frontliners, petugas-petugas KKM semua pastinya sangat sibuk dengan kes-kes COVID yang makin membimbangkan. Melihat pasang surut pandemik COVID-19 ini, dan pastinya kes di Sarawak sendiri pastinya tak menang tangan di sana. Apa komen Puan Syafini sendiri berkenaan dengan kes COVID-19 di sana? Sebenarnya kesiapsiagaan mental dan fizikal merupakan elemen yang terpenting kerana kita sekarang ini sedang berperang di medan perang yang musuhnya kita tak nampak. Oleh itu, tugasan yang dipikul oleh petugas pengharapan adalah sentiasa memujuk hati dan jiwa bahawa pekerjaan yang kita laksanakan ini adalah sebagai satu ibadah. Okay? Dan kematian yang kian meningkat menyeru agar masyarakat bersama dengan kita berganding bahu untuk sama bertarung di medan perang ini agar kita kekal dan terus menang. Puan Syafini. Ya, betul. Okey, baik. Situasi mungkin berbeza di Sarawak sendiri. Yang kita nak tahulah, sebab bila kita bincangkan tentang kader JAKIM bagaimana pengurusan jenazah, pasti kita nak tahu apa prosedur-prosedurnya. Siapa antara pihak yang terlibat dalam bahagian pengurusan, dan bagaimana apa prosedur-prosedur penting yang perlu diambil kira dalam menguruskan jenazah-jenazah seperti yang gambar yang kita lihat sekarang di KCTV. Silakan Puan Syafini. Pertama sekali, saya merakamkan setinggi penghargaan kepada KKM kerana memberi peluang kepada kami kader JAKIM untuk turut sama menguruskan jenazah COVID-19. Okay? Pasukan pengurusan COVID-19 di sini disertai oleh Jabatan Forensik yang diketuai oleh Dr. Kunasilan, iaitu kami punya Pakar Perubatan Forensik. Yang kedua adalah Jabatan Agama Islam Sarawak bahagian Miri. Yang ketiga, sukarelawan yang terdiri daripada guru-guru kapal, guru takmir dan juga kaki tangan hospital yang berkelapangan di samping masjid yang kita telah lantik khas untuk pengurusan jenazah berisiko tinggi. Okay. Sekiranya berlaku kematian COVID, Jabatan Forensik akan memaklumkan kepada kader, iaitu saya,
situasi di hospital saya lah kepada saya, dan saya akan menghubungi keluarga iaitu waris jenazah untuk memaklumkan prosedur pengurusan jenazah COVID kepada mereka. Dan jika mereka belum memaklumkan wakil untuk proses pengiriman jenazah, kita akan membantu di situlah. Seterusnya, kita akan memaklumkan kepada Jabatan Agama Islam bahagian Miri untuk mereka menggerakkan pasukan supaya bersedia di bilik mayat dan juga di kubur. So, situasi di bilik mayat, mereka bertanggungjawab untuk melakukan tayamum, mengkafankan jenazah dan mensolatkan jenazah seperti yang tuan nampaklah. Dan di kubur, mereka bertanggungjawab untuk menggali dan menanam jenazah di sana. Okey. Oleh kerana teruskan Puan Syafini. Okey, oleh kerana pasukan pengurusan jenazah COVID bukan dari medical, bukan dari kalangan perubatan, JAKIM Sarawak dan JAIS mengambil inisiatif untuk membantu menyediakan kelengkapan PPE kepada mereka supaya mereka kekal untuk mengikut SOP. Begitu. Okey, baik. Sebelum ini kita ada membawa perkongsian daripada individu yang sendiri menguruskan jenazah itu sendiri dengan membalutnya dengan plastik dan sebagainya. Dan cabaran bagi individu ini, mereka kata ada cabaran apabila menguruskan jenazah di darat dan laut dan sebagainya. Pastinya Puan Syafini sendiri sebagai frontliner ada cabaran tentu dalam menguruskan jenazah COVID. Boleh kongsikan apa cabaran-cabaran dalam menguruskan jenazah-jenazah COVID-19 ini sejak hampir 2 tahun pandemik ini berlaku? Sebenarnya cabaran yang kami hadapi hampir sama je dengan petugas jenazah COVID hospital lain, which is semua diuruskan dengan kadar yang segera bagi meminimkan risiko. Untuk pengetahuan, Hospital Miri merupakan hospital COVID bagi zon utara Sarawak, yang mana pasien COVID daripada Limbang, Lawas, Marudi akan dihantar ke Miri untuk menerima rawatan. Terdapat beberapa kes kematian COVID yang mana dari luar bahagian Miri yang kita tak dapat nak uruskan pengemudiannya di sana. Kita terpaksa uruskan di bahagian Miri untuk memastikan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri dipatuhi bagi mengelakkan penularan COVID berleluasa. Okay? Hal begini menyebabkan kami petugas COVID berasa terkesan dan simpati kepada waris jenazah kerana tidak dapat melihat jenazah pada kali terakhir. Kerana disebabkan beberapa faktor, iaitu jadual penerbangan yang terhad, jarak di antara bahagian sangat jauh dan terpaksa melalui persempadanan negara Brunei, which is berbeza lagi prosedur dengan negara Malaysia. Dan faktor-faktor inilah yang menjadi kekangan kepada waris untuk hadir tepat pada masanya untuk jenazah diuruskan seterusnya dikemudikan. Dan ada juga situasi di mana waris tidak mengenali wajah jenazah ketika proses penghisaman dilakukan. Ya Allah, Tuhanku, macam mana lah tu kepada waris-waris diuji sebegitu. Moga Allah permudahkan urusan para frontliners dan juga waris-waris yang telah terkorban ahli keluarga mereka, insya-Allah. Dan sebagai yang terakhir daripada pesanan daripada Puan Syafini sendiri, mungkin sebagai suntikan semangat ataupun motivasi ataupun sendiri nasihat kepada penonton TV Al-Hijrah. Silakan Puan Syafini. Saya merayu kepada masyarakat luar sana untuk terus mengekalkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kerana itu adalah usaha kecil yang kita boleh buat untuk membantu kerajaan dan para frontliners bagi menurunkan kadar jangkitan COVID-19 di Malaysia. Dan marilah kita bersama-sama berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah agar mengangkat wabak ini dari dunia, Amnya dan Malaysia khususnya, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada bahagia Puan Nur Syafini Abdul Ghani, Ketua Unit Hal Ehwal Islam Hospital Miri Sarawak. Moga-moga Allah permudahkan urusan kalian frontliners sendiri dan juga mengampunkan dosa bagi mereka jenazah-jenazah yang telah terkorban daripada wabak pandemik COVID-19 ini, insya-Allah. Terima kasih Puan Syafini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu dia perkongsian pengurus